Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajar-pelajar tingkatan 2 yang dikasihi sekalian. Baik, hari ini dalam video ini saya akan bincangkan berkenaan dengan tajuk, masih lagi kita di tajuk bab 1, iaitu Kerajaan Alam Melayu di bawah subtopik 1.4. Kerajaan Alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Pada subtopik yang lepas kita dah tengok tentang beberapa identiti ataupun kerajaan, nama-nama kerajaan alam Melayu yang wujud bertahun-tahun yang dulu. Kemudian kita nak bandingkan, kita nak tengok dengan kerajaan luar alam Melayu. Apa perkaitan kerajaan-kerajaan alam Melayu dengan kerajaan-kerajaan luar alam Melayu. InsyaAllah, baik, kita mulakan. Baik, yang pertama kalau kita tengok di alam Melayu, kerajaan pertama yang wujud iaitu kerajaan Funan. Kalau kita tengok dalam peta, kerajaan Funan yang bertanda berwarna hijau. Pada abad pertama, abad pertama Masehi. So pada masa yang sama, banyak antara kerajaan luar yang ada, yang wujud sekali pada waktu yang sama, iaitu dinasti Han. Dinasti Han ni kerajaan Cina. Kemudian ada Empire Kushan di India, Empire Parsi di bahagian Parsi lah, dan juga Empire Rom di Eropah. Itu antara kerajaan luar yang sezaman. So kalau kita tahu Empire Rom terkenal dengan Colosseum. Kita boleh tengok kat situ contoh gambar Colosseum. Kemudian pada abad ke-9, bila mana di alam Melayu ni terdapat 3 kerajaan utama yang telah wujud, iaitu kerajaan Champa, kerajaan Angkor dan kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini abad ke-9, antara kerajaan-kerajaan luar lain yang wujud iaitu yang pertama dinasti Tang. Masih lagi kerajaan Cina tapi semua sudah bertukar dinasti lah, iaitu dinasti Tang. Kemudian wujudnya kerajaan Chola di India. Kemudian berlaku ada kerajaan Abbasiyah, iaitu di tanah Arab dan juga belah utara Afrika, dan di Eropah. Di kawasan Eropah Timur ada empire ataupun kerajaan Byzantine. Pada waktu ini, abad ke-9, ini adalah kerajaan-kerajaan yang wujud sama dengan 3 kerajaan ini, iaitu Angkor, Champa dan Sriwijaya. Manakala abad ke-14, semasa kerajaan Angkor dan Champa masih lagi ada. Kemudian ada kerajaan baru iaitu kerajaan Majapahit. So pada zaman ini kerajaan Abbasiyah dah jatuh, dah tak ada. Yang ada hanya ada Kesultanan Delhi, kerajaan Islam Kesultanan Delhi di India. Kemudian ada Empire Mongol, Mongolia lah. Kalau kata biasa dengar Genghis Khan, yang menakluk hampir keseluruhan dunia. Macam itulah saiz kerajaan Mongol. Kemudian di bahagian Eropah Timur ada yang warna hijau tu sikit saja kerajaan Turki Uthmaniyah. Pada peringkat ini kerajaan Turki Uthmaniyah baru nak naik lah. Kemudian dalam gambar dia cuma ada tunjuk beberapa contoh monumen ataupun bangunan tinggalan kerajaan. Seperti Kutub Minar di Delhi, dan juga di Majapahit ada Gapura Bajang Ratu. Ni yang ulang balik. Hubungan kita nak tengok. Apakah hubungan kerajaan-kerajaan di alam Melayu ni dengan kerajaan luar? Dia mesti ada hubungan. Tapi apa bentuk-bentuk hubungan dia? Jom kita tengok. Yang pertama dah tentulah mereka menjalinkan hubungan perdagangan. Maksudnya hubungan bisnes. Perniagaan, bisnes. Bertukar-tukar barang. Barang yang ada di alam Melayu dieksport ke kerajaan luar. Kemudian barang-barang daripada kerajaan luar diimport ke dalam kerajaan Melayu. Sebab apa? Kerajaan di alam Melayu ni sangat istimewa. Sebab yang pertama, dia kedudukan strategik di laluan perdagangan timur dan barat. Kalau kita tengok, kita rujuk balik yang belakang. Timur dan barat. Biasanya kalau belah timur,
dinasti Han lah, ataupun China. Okey, kerajaan antara kerajaan yang besar di barat, di timur, iaitu kerajaan China. Manakala kerajaan di timur, okey, termasuklah Eropah, tanah Arab dan juga India. So laluan laut, okey, daripada nak timur ke barat memang akan melalui, okey, kawasan alam Melayu. Okey, so sebab itulah kawasan alam Melayu ni, kawasan laut alam Melayu ni adalah satu kawasan yang sangat sibuk pada masa itu, pada masa dulu, iaitu sibuk dengan kapal-kapal pedagang yang melaluinya. So sebab kedua adalah kekayaan hasil bumi. So di tanah alam Melayu ni pun sama juga, banyak sangat hasil bumi yang menjadi permintaan oleh negara-negara ataupun kerajaan luar. Okey, antaranya ialah kayu balak, okey, rempah ratus, okey, bahan-bahan galian seperti emas, perak dan juga lain-lain. Okey, apa yang berlaku? Kita tengok berlaku perdagangan, okey, ekspor dan import di alam Melayu. Ini adalah merupakan bukti, okey, amalan sikap keterbukaan para pemerintah. Maksudnya, okey, pemerintah pada masa itu tidak kisah, okey, dia mengalu-alukan lagi hubungan antara kerajaan di alam Melayu dengan kerajaan di luar alam Melayu. Okey, sebab apa? Sebab ia sangat-sangat membawa keuntungan kepada kerajaan lah. Baik, seterusnya ada juga hubungan keagamaan. Okey, hubungan keagamaan seperti mana kita tahu di alam Melayu ni banyak. Okey, kita mulakan dengan Hindu. Okey, sangat banyak pengaruh Hindu kita dapat lihat di dalam beberapa kerajaan di alam Melayu lah. Sebagai contoh, di Majapahit, di Sriwijaya. Okey, sebab ada berlaku hubungan keagamaan lah dengan tamadun-tamadun ataupun kerajaan luar yang lain. Okey, yang pertama kita tengok senanglah. Okey, Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha ni memang asalnya daripada kerajaan India. Okey, kerajaan India. Okey, so India, okey, dia bawa ajaran agama Hindu melalui pedagang, tentera dan golongan Brahmin. So golongan Brahmin ni senang cerita dia punya ulama lah, dia punya pendeta. Okey, so pedagang datang ke tanah Melayu, okey, dia sebarkan agama Hindu. Tentera datang pun sehingga sebarkan agama Hindu. Apatah lagi golongan Brahmin yang memang kerja dia untuk menyebarkan agama mereka. Okey, sama juga, okey, dengan Buddha. Agama Buddha juga asal daripada India. Okey, sami-sami Buddha, okey, memang ada datang ke alam Melayu untuk menyebarkan ajaran Buddha. Okey, kemudian Islam. Okey, seperti mana ada banyak teori, okey, yang mengatakan Islam ni datang daripada banyak. Okey, ada yang kata datang daripada tanah Arab, ada yang datang daripada India, ada yang datang daripada China. Okey, tapi Islam memang dibawa masuk ke alam Melayu melalui pedagang, pemerintah dan pendakwah. Okey, lebih kurang macam Hindu lah, ada pedagang, okey, dan ada pendakwah. Okey, pendakwah ni ulama lah. Okey, dia datang ke alam Melayu menyebarkan Islam. Pemerintah, mungkin ada pemerintah yang Islam daripada negara-negara tersebut, seperti negara China ataupun di negara Arab yang datang ke alam Melayu, okey, untuk menyebarkan Islam. Dan berlaku juga hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni adalah hubungan dua hala lah. Okey, senang cerita kita kata dua hala. Okey, bila ada kata hubungan diplomatik tu ada kepentingan dia. Okey, so yang pertama kita tengok, okey, dengan kerajaan China. Okey, sebab kerajaan China ni antara kerajaan yang besar, okey, pada masa itu. So apa hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan alam Melayu ni dengan kerajaan China? Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, Funan. Okey, kerajaan Funan pernah memohon, okey, bantuan ketenteraan daripada kerajaan China. So untuk membantu diorang memenangilah, untuk berperanglah dengan satu lagi pihak ketiga, iaitu musuh Funan. Kemudian kerajaan Champa, okey, dia buat hubungan sebab dia nak memulihkan, okey, hubungan. Okey, sebab sebelum tu Champa ada bergaduh ataupun berperang dengan satu kerajaan yang berkawan, okey, dengan China. So Champa pun, okey, bertindak untuk berbaik-baiklah, memulihkan hubungan, okey, dengan kerajaan China. Okey, hubungan dengan Angkor, kerajaan Angkor ada hubungan persahabatan dan perdagangan. Okey, perdagangan ni adalah ekonomi. Sama juga dengan Kedah Tua, okey, ada hubungan perdagangan dengan kerajaan China.
Sriwijaya ada hubungan persahabatan dan perdagangan, dan di Majapahit, kerajaan Majapahit mengutamakan ataupun mengadakan hubungan persahabatan dengan tamadun ataupun kerajaan Cina. Dan yang terakhir, okey, ada hubungan pula dengan kerajaan India. Yang pertama, hubungan Funan. Funan ada hubungan perdagangan dan keagamaan. Okey, sebab itulah kerajaan Funan sangat kuat pengaruh Hindunya. Okey, kemudian Angkor ada hubungan persahabatan dengan India. Majapahit ada hubungan persahabatan dengan India, dan juga Sriwijaya ada hubungan persahabatan dan keagamaan. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk subtopik 1.4 ini. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa pelajar-pelajar, sila buat buku latihan atau sila buat latihan dalam buku aktiviti buku warna biru kamu itulah. Iaitu pada tajuk 1.3 dan 1.4. Saya tak ingat tapi muka surat dia iaitu muka surat 3, muka surat 4 dan muka surat 5. Sila siapkan sebelum pukul 12 malam ini. Sebelum 12 tengah malam ini, nanti saya akan bagi tahu latihan ataupun muka surat mana yang kamu perlu hantar. Kamu tak perlu hantar semua. Kamu hanya perlu satu sahaja hantar, dan sekejap lagi saya akan bagi tahu muka surat mana yang kena hantar kepada saya untuk disemak. Sekian, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton sehingga ke habis video. Kita jumpa lagi insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.